Sidang Dewan Rakyat minggu lalu menyaksikan gegak gempita khususnya oleh dua isu yang menghangatkan persidangan, iaitu isu Pulau Pinang milik Kedah dan isu bahas laporan Ketua Audit Negara LKAN 2021. Ringkasnya, sebagaimana telah diterangkan oleh beberapa pihak rujuk lampiran 1, 2 dan 3 dari aspek amalan kebiasaan sidang parlimen serta peruntukan perlembagaan, tidak pernah dalam sejarah LKAN itu dibahaskan. Motif pihak kerajaan mahu mengadakan perbahasan tersebut disyaki mempunyai muslihat, antaranya mempolemikkan LKAN 2021 yang mana merujuk kepada zaman pentadbiran Kerajaan Perikatan Nasional PN. Juga menghalang pembentangan pihak pembangkang yang difahamkan daripada Tan Sri Syahidan Kasim Arau sahaja terdapat 16 usul di mana tentunya sangat menggerunkan barisan kerajaan. Selain mungkin untuk menutup kelemahan pihak kerajaan kerana dikatakan ada petugas parlimen yang memaklumkan bahawa terdapat banyak rang undang-undang RUU dan lain-lain patut dibentangkan. Sekurang-kurangnya 3 sebab ini sudah menunjukkan betapa pihak kerajaan yang ditunjangi Pakatan Harapan Barisan Nasional PHBN telah menunggangi parlimen bagi kepentingan politik sempit mereka. Jika PHBN galak sangat hendak bahas LKAN di parlimen melibatkan kementerian, jabatan dan agensi kerajaan itu, baik dipanjangkan secara terbuka di luar kepada penganjuran wacana atau forum. Bentang dan ulas mengenai LKAN negeri-negeri di mana tentu sekali boleh nampak dan dinilai prestasi kewangan pentadbiran kerajaan dari semua parti politik yang mengetuai pemerintahan di negeri. Ada PAS PN, PKR-PH, UMNO BN, DAP-PH dan lain-lain supaya rakyat tahu mana sebenarnya yang lebih telus, cekap dan berintegriti, berbanding punyai keraguan dan ketidakcekapan pengurusan. Beza Kelantan Pulau Pinang antara yang boleh dibandingkan adalah Kelantan yang ditadbir oleh PAS berbanding Pulau Pinang diterajui DAP di mana selama ini pun bumi serambi Makkah itu sering diperlukan oleh pelbagai pihak. LKAN 2021 merekodkan laporan bahawa pendapatan Kelantan adalah sebanyak 773.48 juta RM, yakni 81.24 juta RM lebih tinggi berbanding dengan Pulau Pinang cuma 692.24 juta RM. Kelantan berbelanja 725.87 juta RM. Sekaligus memiliki lebihan surplus yang merupakan untuk tahun ke-6 berturut-turut, berbanding belanja Pulau Pinang 836.48 juta RM mencatat defisit bagi beberapa tahun berturutan. Menariknya, di sebalik penyata Kelantan lebih baik itu, kedengaran kecurigaan di pihak-pihak tertentu. Adakah penyata Pulau Pinang itu wujud muslihat, yakni disyaki berlakunya smart accounting, di mana mungkin sebahagian hasil negeri atau keuntungan telah dimasukkan atau diagihkan melalui syarikat atau subkontraktor tertentu menjadi perolehan kaya raya untuk mereka adalah tidak munasabah Pulau Pinang sebagai negeri maju dipenuhi industri serta menjadi pintu keluar masuk ekspor import. Mencatat rekod yang lebih rendah dibandingkan Kelantan. Apatah lagi kedudukan keluaran dalam negara KASA KDNK Pulau Pinang berada di tempat pertama berbanding Kelantan hanya di kedudukan ke-9 dan sering diejek pula sebagai negeri yang tidak punya apa-apa. Sewajarnya perkara inilah yang perlu dibahaskan jika benar mahu dilihat ketelusan dan prestasi serta unjuran bagi perancangan dan pembangunan untuk masa hadapan negeri khususnya dan negara amnya. Malang sekali, semua yang cuba dimumukan sebagai propaganda dan tekanan politik itu tidak lebih indah kabar dari rupa dan seperti meludah ke langit, jatuh ke muka sendiri. Pentadbiran PHBN membuka pekung dan melundihkan aib sendiri terutama DAP yang telah 3 penggal menjadi kerajaan di Pulau Pinang tetapi rupanya bukan sahaja tiada pencapaian membanggakan, bahkan terdapat banyak noda hitam. Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Mad Nur dalam ceramah PN di Permatang Pauh menyatakan bahawa tiada monumen dibangunkan sebagai petunjuk kemajuan di bawah pemerintahan DAP di Pulau Pinang. Kata beliau,
pembangunan Pulau Pinang yang nampak pada hari ini kebanyakannya berlaku di bawah kepimpinan gerakan selama 39 tahun, iaitu 21 tahun semasa Tun Dr. Lim Chong Yu dan 18 tahun ketika Tan Sri Dr. Koh Sukun. Mala Bidas Sanusi, DAP bukanlah parti yang bersih di mana setakat menerajui Pulau Pinang hingga kini. Pemimpinnya telah terbabit pertuduhan rasuah melibatkan kes terowong, banglo dan lain-lain. Baca lanjut di lampiran 4. Sanusi juga pernah mendedahkan percaturan muslihat yang disebutnya Grand Designate, mewujudkan The Greater Penang di mana memberi kelebihan sangat banyak kepada Pulau Pinang berbanding negeri utara lain. Katanya, semua prospek pembangunan dan rancangan masa depan serta kebijakan di bawah untuk menjadikan Pulau Pinang pusat pertumbuhan yang akan membawa limpahan ke seluruh kawasan utara. Oleh itu hakikatnya, pertumbuhan ekonomi dan pencapaian KDNK Pulau Pinang yang diperintah DAP ketika ini adalah disumbangkan daripada negeri-negeri utara lain kerana segalanya terpaksa melalui lapangan terbang dan pelabuhan di Pulau Pinang. Hal ini menunjukkan bahawa pemerintahan DAP di Pulau Pinang tidak memiliki pencapaian gemilang melainkan menumpang dan mengalirnya hasil dari pihak lain, tetapi juga membongkar sisi khianat pemerintahan UMNO BN. Iaitu negeri-negeri Melayu lain seperti Perlis, Kedah, Perak dan Terengganu serta bahagian utara Perak seperti diabaikan atau dibiarkan tanpa perancangan pembangunan semaju yang sepatutnya. Sisi hitam pemerintahan DAP Malang lain yang terdampak daripada pemerintahan DAP juga adalah kepentingan rakyat semakin terhakis. Sebaliknya ditatang pihak lain di mana mereka itu mungkin pembiaya nafsu parti tersebut. Atas nama pembangunan yang mewah dan mahal, rakyat Pulau Pinang sendiri terusir kerana tidak mampu dan di bawah Perdana Menteri, Dato' Seri Anwar Ibrahim dicurahkan lagi dengan peruntukan besar. Sedangkan seperti mana juga semasa pemerintahan UMNO BN, peruntukan ke negeri-negeri Melayu tidak diberikan sewajarnya, bererti episod menganaktiri dan kezaliman pihak dianggotai PKR, DAP dan PAN sama sahaja. Di Perak yang kini UMNO BN bersama DAP pihak, berlaku laporan tanah rizab Melayu TRM semakin kurang dan tanah-tanah dimiliki Melayu Bumiputera telah beralih tangan kepada bukan Melayu. Sedangkan di negeri-negeri ditadbir PAS iaitu Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis, kepentingan dan jaminan ke atas rakyat terutama menerusi pemilikan tanah dan status TRM terjaga dengan baik. Lebih dikhawatirkan bukan sahaja penindasan bersistematik yang dilakukan pemerintahan DAP ke atas rakyat di Pulau Pinang, tetapi juga perkembangan jenayah di negeri tersebut. Media baru-baru ini melaporkan bahawa Ketua Polis Pulau Pinang diugut dengan kertas mayat dan tangkapan 13 kumpulan ahlung yang menimbulkan persoalan sama ada wujud sisi hitam pemerintahan DAP apakah elemen-elemen gangsterisme dan jenayah seperti itu merupakan sokongan yang berada di keliling pinggang pemerintahan DAP atau ianya membiak lantaran korupsi oleh kepimpinan DAP sendiri.